Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya nak berkongsi tentang buku log. Dalam video sebelum ni saya berkongsi tentang orang kompeten. Hari ini saya nak cerita tentang buku log. Tunggu selepas ni. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Okay, kali ini saya nak bercerita tentang buku log. Okay, buku log. Kenapa saya nak cerita buku log? Hari itu saya dah cerita tentang orang kompeten. Antara syarat untuk ambil exam kompeten, mesti ada buku log. Jadi apa yang kena ada dalam buku log? Pertama sekali kita kena ambil tahu, buku log ni tujuannya apa? Buku log adalah catatan kerja yang pernah kita buat untuk membuktikan pengalaman kita di dalam bidang tersebut lah. Okay? Jadi buku log dia juga sebagai satu syarat untuk menduduki peperiksaan kekompetenan. Nak ambil kompeten pendawai, nak ambil kompeten penjaga jentera, mesti kena ada buku log. Dia memang syarat pun, ST dah letak syarat kat situ. Buku log dia juga sebagai satu rujukan. Bila kita pada masa ke depan, mungkin kerja yang kita buat tu 5-6 bulan yang lepas, tiba-tiba kita dapat projek yang sama kerjanya. So kita boleh jadikan rujukan dalam buku log kita tu. Okay? Dan buku log ni juga kita boleh lampirkan, sebab nanti bila nak ambil exam kompeten, dia kena isi borang permohonan peperiksaan. Jadi borang permohonan peperiksaan kekompetenan tu dia ada satu kolom bahagian D. Dalam bahagian D dia minta situ bukti pengalaman kerja. So kita lampirkan dengan buku log sebagai bukti pengalaman kerja kita. Dan buku log ni juga dia mesti ditulis dengan tangan, sebaik-baiknya tulis tangan. Kemudian dia tu mestilah kemas, teratur, susun atur isi kandungan. Dari segi tulisan, kemas, mudah dibaca. Okey. Itu untuk pengenalan apa benda keperluan buku log ni untuk apa sebenarnya. Okey, kat situ buku log. Jadi borang permohonan peperiksaan ni, contoh borang permohonan peperiksaan dia ada beberapa kolom, ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan pergi bahagian D. Bahagian D ni dia kata rekod pengalaman kerja. Yang ni disebut tadilah. Dah tadi ada kata buku log dilampirkan sebagai bukti pengalaman kerja. Okey, ini borang permohonan peperiksaan kekompetenan dengan Suruhanjaya Tenaga. Kemudian kita ada bahagian pengesahan lah. Dekat E, kolom E ada bahagian pengesahan. Pengesahan ni disahkan oleh kita bahawa kita dah menyatakan segala maklumat yang dilampirkan adalah benar dan sebagainya. Kemudian ada pengesahan daripada majikan. Ini buktilah. Okay, ini borang peperiksaan yang perlu diisi. Okey, buku log. Format buku log ni, saya lebih berfokus sebab saya mengajar di kolej saya, institusi saya. Mungkin ini adalah format yang kami buat. Walau bagaimanapun dia adalah rujukan daripada garis panduan ataupun rujukan daripada ST sendiri. Okey, memang ada penyediaan buku log ni. Apa kehendak-kehendak dalam buku log? Cuma kriteria kalau kat sini tuan-tuan tengok, mungkin format ni lebih menjurus kepada institusi yang saya mengajar lah. Okey, buku log mesti kena ada muka hadapan, ada butiran peribadi, ada butiran organisasi dan ada butiran kerja yang dilakukan. Ini benda yang perlu ada dalam buku log. 4 perkara ni mesti kena ada. Okey, wajib ada ni. Dia mesti ada buka depan, butiran peribadi kita, maklumat organisasi, lepas tu baru pergi kepada laporan kerja. Dalam laporan kerja tu kan dia ada pecahan ni lagi. Okey, jadi buku log, kalau kita tengok muka depan buku log, ini contoh sahaja. Okey, buku log tu muka paling depan sekali, dia biar ada kulit keras. Buku log ni dia sebaik-baiknya buku kulit keras. Kalau bertulis tangan, buku yang 300 muka surat dan ke atas. Okey, beli yang buku log, buku kulit keras tu, yang tebal tu. Ataupun boleh juga kalau type komputer, last kali nanti bindingkan dia, buatkan satu buku kulit keras. Itu kena tempah di kedai lah. Okey. Okey, ni contoh format buku log, format muka hadapan. Ada logo, ada maklumat menyatakan buku apa ni. Macam kita beli buku apa-apalah. Dia mesti ada nama buku tu kan. Jadi dekat sini kita tahu, oh buku log laporan kerja amali. So orang yang ambil buku ni dia tahu, oh ni adalah buku report kerja. Okey, kemudian kat situ ada tulis CJ Teknologi Elektrik. Itu sebab kolej saya lah. Dekat sini nama khusus CJ Teknologi Elektrik. Maka pakailah tulisan mengikut kesesuaian. Apa yang nak ditulis mengikut kesesuaian lah. Bawah tu maklumat kolej. Kalau bekerja, tuan-tuan bekerja, maksudnya tulis nama majikan lah.
buku log, mungkin kerja di mana. Okey, itu maklumat di muka depan. Ini cadangan format muka hadapan. Dalam tu pula, dalam buku log kena ada butiran peribadi. Okey, butiran peribadi ada format yang tersendiri. Sama juga, saya sekadar bagi cadangan. Okey. Apa yang perlu ada dalam tu adalah nama kita. Nama ni mesti sama seperti kad pengenalan. Ini memang special. Untuk ambil exam komputer ni, permohonan kita bila nama, kalau dalam kad pengenalan tuan-tuan ada nama dan tulis BIN, B-I-N. Kalau tuan-tuan isi dalam borang B sahaja, tak tulis B-I-N, memang nanti ada masalah bila dah keluar sijil kompeten. Sama juga dengan nama kita Muhammad. Kita buat singkatan M-U-H-D. Okay, Muhammad. Biasa orang selalu tulis ringkasan-ringkasan ni kan. Dalam Suruhanjaya Tenaga, bila permohonan, sebab dia melalui sistem, memang boleh key in, tetapi dia akan reject selepas dah selesai nanti. Reject sebab dia tak tally dengan IC. So ni kena hati-hati. Kemudian mesti ada nama, ada nombor kad pengenalan, tarikh mula kita melibatkan diri dengan kerja elektrik. Kemudian gambar. Gambar ni biarlah gambar yang terkini, gambar yang bersesuaian. Janganlah hantar gambar TikTok, gambar OOTD dekat tepi sungai, OOTD dekat tepi pantai, tak sesuai. Okey, so kena ada gambar. Okey, jadi dalam buku log, ini adalah benda yang perlu ada pada butiran peribadi. Contoh macam ni. Okey, kita ada gambar, kemudian ada maklumat diri kita, nama kita apa, nombor IC, alamat, nombor telefon, kontak kita lah, mudah untuk kita hubungi. Okey, ataupun siapa-siapa yang jumpa buku boleh kontak balik semula. Kemudian maklumat dekat bawah tu, maklumat tempat latihan. Okey, kalau di college community, maksudnya tulislah college community. Kalau praktikal ataupun kerja di mana-mana majikan, tulislah majikan tu. Dan kalau boleh dekat situ juga, jangan lupa masukkan tarikh mula penglibatan diri dengan bidang elektrik ni lah. Tarikh mula penglibatan. Cuma dekat sini, dia tulis dekat sini tarikh mula latihan industri. Okay. Ni kalau student kita pergi praktikal lah. Ni contoh macam mana kita nak buat buku log, muka hadapan dan juga butiran peribadi. Seterusnya, selepas dah ada butiran peribadi, kena ada maklumat-maklumat syarikat. Maklumat syarikat, apa yang perlu ada? Nama syarikat sudah pasti lah. Dah tentu kena ada nama syarikat. Dah ada nama syarikat, kena ada alamat dia, di mana dia beroperasi. Kelas pendaftaran dengan ST. Ni kena ada. Bila sebut kelas pendaftaran dengan ST, majikan kita mesti berdaftar dengan ST. Dia ada satu sijil yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Sijil pendaftaran tu masukkan dalam buku log sebagai bukti bahawa kita bekerja dengan majikan yang berdaftar dengan ST, dengan Suruhanjaya Tenaga. Seterusnya, sebaik-baiknya ada sijil pendaftaran dengan PKK. Ni kalau ada masukkan. Masukkan dalam buku log pendaftaran dengan PKK. Apa tu PKK? Saya lepas ni ada gambar Pusat Khidmat Kontraktor. Okay. Dalam tu juga butiran majikan kita, dia lebih kurang macam profile company lah. Kita nyatakan tentang syarikat yang kita kerja tu, siapa orang kompeten dia, apa nombor kad pengenalan orang tu, apa nombor perakuan. Okey, tentang nombor perakuan dan juga sijil kompeten ni, dia nama memang dah ada dekat situ, nombor IC pun ada, nombor perakuan pun ada di situ. Dia atas keping tu je. Okey, sekejap lagi saya sharekan juga contoh sijil kompeten. Tapi saya ambil daripada internet lah. Okey, sijil tu. Lain-lain maklumat yang berkaitan dengan syarikat boleh dimasukkan sekiranya berkaitan ataupun sekiranya perlu. Okey. Ini contoh pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey. Saya ambil ni daripada internet. Jadi saya kena bagi kredit juga lah. Terima kasih atas perkongsian siapa saya tak tahu, tapi pendaftaran syarikat ni adalah satu syarikat Transing Telecommunication Engineering Sdn Bhd. Terima kasih. Okey, sebab ni dia berkongsi di internet, saya just ambil sebab ini adalah contoh. Okey, contoh sijil pendaftaran syarikat. Okey, pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey, benda ni perlu dimasukkan dalam buku log sebagai bukti kita bekerja dengan majikan tu. Seterusnya yang ni tadi, pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor, PKK, sama juga perlu dimasukkan juga. Ini pun saya ambil daripada internet. Syarikat apa ni? Syarikat saya tak berapa nampak. Okey. Tapi syarikat ni berada di Gombak. Saya terima kasih juga kredit untuk orang yang berkongsi dekat internet. So sekurang-kurangnya kita semua boleh jadikan rujukan. Moga memberi manfaat pada semua. Ini sijil kompeten. Sijil kompeten ni
Ni tak boleh tunjuk lama-lama ni. Ni pun saya ambil pada internet. Ni contohnya ada nombor komputer, ada nombor IC. Okey, ni segi komputer. Okey, benda-benda ni tadi perlu dimasukkan dalam buku log. Okey, pendaftaran syarikat dengan ST, kemudian PKK, sebaik-baiknya ada pendaftaran syarikat dengan SSM jugalah. Okey. Kenapa ada perlu semua ni? Sebab dia memang ada dalam peraturan pendaftaran kontraktor, dia mesti ada syarat-syarat dia. Mesti berdaftar dengan sekian-sekian dan sebagainya. Kena ada orang kompeten. So, orang tu semua kena dimasukkan dalam buku log sebagai bukti kita berada di bawah majikan yang memang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey. Seterusnya pergi kepada kerja. Baru pergi kepada kerja. Kerja yang kita buat, macam mana kita nak buat laporan dia. Okey, laporan projek, yang pertama mesti kena ada nama projek. Ada alamat projek, tarikh mula kita buat kerja, tarikh siap bila. Okey, kemudian kita kena ada nama pendawai yang menyelia kita, nama pegawai penyelia kita. Seboleh-bolehnya penyelia adalah orang kompeten. Okey, so kita masukkan kat situ. Ini permulaan untuk projek tu. Pengenalan untuk projek tu. Pengenalan untuk projek tu. Tarikh mula bila kita buat, tarikh tamat bila kita siapkan. Nama penyelia kena ada. Kemudian pergi kepada buat sikit penerangan. Kerja apa yang kita buat kat situ. Ini waktu permulaan kita punya report je. Kerja apa yang kita buat. Kalau kita buat kerja penawaian ke, kita buat kerja penyelenggaraan ke, pembaikan ke. Pembaikan ni apa? Penyelenggaraan pembaikan ni kita repair lah. Okay, maintenance. Okay. Sama ada dia berjadual atau tidak berjadual. Tak berjadual ni maksudnya apa? Kita repair kerosakan tu tiba-tiba. Tu berjadual lah. Tidak berjadual lah. Kalau berjadual maksudnya kita dah rancang. Setiap 2 bulan kita akan buat maintenance. Setiap 2 bulan kita buat maintenance dan seterusnya. Itu berjadual. Dan dalam pengenalan projek tu juga, kita nyatakan apa jenis peralatan yang kita pakai, apa jenis barang yang kita pakai, aksesori, peralatan. Kemudian kita nyatakan juga apa pengujian-pengujian yang kita dah jalankan. Ataupun biasanya kita buat report ni selepas selesai kerja lah. Okay? Kalau sebelum kerja, maksudnya kita dah rancang dulu apa pengujian yang kita akan buat. Itu butiran kerja yang kita perlu masukkan. Pengujian tu pula, yang berkaitan dengan pengujian, dah semestinya ujian keterusan pengalih pelindung, ujian kekutuban, ujian rintangan penempatan, ujian rintangan elektrobumi, atau mana-mana lain-lain pengujian yang berkaitan. Bergantung kepada kerja. Jadi, dalam tu juga kita sebaik-baiknya tuliskan cara macam mana kita menjalankan kerja pengujian. Cara pengendalian kerja pengujian kita nyatakan juga. So kita boleh tulis di situ. Dia juga sebagai rujukan kepada kita ataupun orang lain pada masa ke depan. Mungkin nanti kita terlupa macam mana buat pengujian yang aku buat dulu. So kita boleh rujuk balik dalam buku log. Itu tujuan antara lain. Tujuan buku log adalah sebagai rujukan. Okey. Seterusnya, dalam laporan kerja, kita kena nyatakan langkah-langkah kerja yang kita buat. Okey, apa dia dekat sini tadi. Dekat jenis kerja ni tadi, kita buat penerangan detail lah tu. Jenis kerja apa yang kita buat, penawaian semua. Kita buat penerangan. Tapi selepas kita nyatakan jenis peralatan, jenis pengujian, baru kita buat langkah-langkah kerja. Okey, langkah kerja ni adalah macam mana kita buat kerja tu. Ni cara pengendalian ni lah. Okey, maksudnya kat sini kita buat langkah kerja kita, pengendalian. Last kali nanti kita nyatakan macam mana kita buat pengujian. Okey. Lukisan skematik kita perlu lampirkan bersama. Bila kita buat kerja, mesti ada lukisan skematik. Biasanya kita dah tahu bekalan masuk daripada mana sehingga ke beban. Itu lukisan skematik tu kita kena lampirkan bersama dalam laporan. Itu bukti. Sebaik-baiknya kita buat juga faktor kepelbagaian. Sebab bila kita melukis lukisan skematik, kita nyatakan apa peralatan-peralatan kita pakai. So, kita mesti buat juga penguji, kira-kira, langkah kira-kira faktor kepelbagaian. Macam mana kita menentukan saiz kabel, macam mana kita menentukan saiz MCB, RCCB, main switch dan sebagainya. Dalam buku log juga, dalam laporan kerja, kita mesti nyatakan, masukkan bukti plan premis ataupun tempat yang kita buat kerja wiring tu. Kerja-kerja penawaian elektrik ataupun kerja-kerja elektrik tu, kita mesti ada plan tempat tu. Kalau kita buat kerja wiring, kerja-kerja penawaian, mesti kena ada plan dan juga susun atur barang-barang kat situ. Okay, kita mesti lukis di mana kedudukan switch, di mana kedudukan lampu, di mana kedudukan kipas, soket dan sebagainya. Okey. Lampirkan bersama juga dalam buku log, mesti ada bukti-bukti pengujian yang kita buat. Borang-borang, carta, apa-apa sahaja yang berkaitan. Okey, laporan tu mesti lengkap,
bersama dengan borang pengujian, keputusan ujian dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan segala dengan projek. Okey? Gambar-gambar yang berkaitan dengan kerja-kerja, ini mesti dimasukkan. Gambar yang sebelum bekerja, semasa bekerja, selepas bekerja. Sebelum ni apa? Mungkin kita lawat tapak, kita tengok barang-barang keperluan kita apa, kita tengok lokasi tempat, kita dah tahu keperluan tempat tu, maka kita dah boleh buat persiapan. So itu juga kita kena masukkan bukti gambar. Gambar sebelum kerja dibuat, semasa kerja dibuat dan selepas kerja dibuat. Ada separuh orang dia suka buat laporan buku log ni, laporan bergambar. Setiap kerja yang dia buat tu dia masukkan gambar dan dia tulis step-step, langkah-langkah kerja tu. Okey? Langkah-langkah kerja bergambar. Itu pun bagus juga. Okey? Tapi gambar jangan cuci gambar saiz yang besar, lepas tu buat yang nanti banyak sangat muka surat. Mungkin kita boleh buat satu muka surat, mungkin ada 4 ataupun 5 gambar. Setiap gambar tu ada penerangan dia. Okey? Itu tentang gambar. Kemudian kalau kita cerita kerja-kerja penyelenggaraan tadi, sebab kalau kerja penawaian ataupun kerja yang baru, senang. Kita boleh buat laporan daripada mula sampai selesai. Tapi kalau kita cerita kerja-kerja penyelenggaraan, sebab ramai orang, kadang-kadang saya jumpa calon-calon peperiksaan, dia bagi alasan, oh saya tak boleh buat buku log. Pasal apa? Saya cuma buat kerja maintenance. Sedangkan kerja maintenance ni pun boleh dimasukkan dalam laporan. Tapi dia kata, saya memang hari-hari buat kerja maintenance je. Betul, memang kita buat kerja yang sama, tapi kita kena bijak macam mana nak menyusun kita punya laporan. Okay? Bila kita cerita kerja-kerja penyelenggaraan, kalau dia berjadual, maksudnya kita kena masukkan dia punya jadual. Kerja berjadual ni macam tadilah, preventive maintenance. Okay, yang saya cerita tadi, maintenance ataupun kerja pembaikan yang kita buat untuk mencegah pencegahan kerosakan. So kita dah rancang, setiap 2 bulan kita akan buat kerja-kerja maintenance, baik pulih. Tapi kalau kerja ad hoc, maksudnya kerosakan tiba-tiba, itu memang tak ada jadual. So itu boleh juga dimasukkan dalam laporan tanpa ada jadual apa-apa lah. Jadual ni maksudnya jadual kerja. Jadi kalau kita buat kerja-kerja penyelenggaraan, kita tentukan dekat mana tempat kita buat, butir-butir kerja yang kita buat. Sebab apa kita buat kerja penyelenggaraan? Kalau boleh kita masukkan teori-teori yang berkaitan dengan kerja kita buat tu. Mungkin kita kata kerosakan berpunca daripada motor. Motor ni kenapa rosak? Ada pendawaian sekian-sekian, dia ada overload ke, ataupun dia ada heat ke, panas ke. Kita masukkan teori yang berkaitan dengan benda tu. Atau mungkin kita tengok, motor kita tidak beroperasi setelah berjalan sebanyak 75% efisiensi ke. Itu semua kita masukkan dari segi maklumat-maklumat teori. Dan juga dalam kita punya laporan, seboleh-bolehnya kita masukkan apa amalan-amalan keselamatan yang kita dah buat. Okay? Kalau boleh, maklumat-maklumat amalan keselamatan ni memang ada rujukan dia. Masukkan peraturan-peraturan yang sepatutnya dibuat. Masukkan dalam buku log tu. Kemudian kita boleh juga nyatakan dalam buku log, dalam laporan tu kita nyatakan apa masalah yang kita hadapi. Mungkin daripada kerja tu, masalah dia sekian-sekian dan macam mana kita tangani. Supaya pada masa ke depan kita tahu, kalau ada masalah ni kita boleh baca. Dulu kita pernah hadapi masalah ni. Cara kita tangani macam mana. So, rujukan pada masa depan. Semua lukisan skematik yang terlibat perlu dimasukkan. Rajah, gambar-gambar yang berkaitan, semua kita kena masukkan. Dia sama macam tadi. Tadi tu sebab kita buat kerja daripada awal. Cuma yang ni sebab dia buat kerja penyelenggaraan. Ada orang kata susah nak buat report. Sama je. Reportnya sama. Okey. Setiap penghujung laporan mesti disahkan oleh majikan kita dan juga penyelia kita yang kompeten. Biasanya orang kompeten ni dia ada job dia lah. Job orang kompeten tu. So, kita kena masukkan pengesahan ni pada setiap penghujung laporan. Habis je semua tu, kita buat satu muka surat khas. Kita sahkan bahawa kerja ni telah dijalankan oleh kita. Sebaik-baiknya kita pun sign juga sebagai calon ataupun sebagai kita yang buat kerja tu. Kita nyatakan kita yang buat kerja sah, sign kita, tarikh. Lepas tu ada pengesahan daripada orang kompeten dan juga majikan. Itu sahaja saya rasa untuk perkongsian kali ini. Perkongsian kali ini saya rasa tentang buku log. Saya harap ada manfaat untuk kita semua. Seboleh-bolehnya share lah video-video saya. Jangan lupa tekan subscribe di bawah. Komen sekiranya ada penambahbaikan yang perlu saya buat ataupun ada kesilapan yang telah saya lakukan. Boleh komen di bawah untuk saya buat penambahbaikan pada masa depan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.